Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi kepada semua pelajar cikgu sekalian. Hari ini kita akan meneruskan perbincangan di bawah tajuk matriks dan operasi-operasi asas. Kemarin kita lihat operasi pendaraban di antara matriks dengan skala. Hari ini kita akan lihat penambahan dan penolakan bagi beberapa matriks. Penambahan dan penolakan beberapa matriks hanya boleh dilakukan jika matriks tersebut mempunyai peringkat yang sama. Maksudnya mereka saiz yang sama, 2x3 lah. 2x3 dengan 3x3, kerana penambahan itu berlaku pada kedudukan yang serupa. Jika matriks tersebut mempunyai peringkat yang sama, maka penambahan atau penolakan matriks itu membentuk satu matriks yang unsur-unsur merupakan hasil tambah atau hasil tolak unsur-unsur sepadan dengan matriks berkenaan. Saiz pun serupa, hasilnya pun serupa. Kalau matriks itu 3x2, mesti kena tambah dengan 3x2, dan jawapannya pun matriks 3x2. Peringkat yang serupa. Cuba lihat di sini, nombor 1. Matriks yang pertama itu adalah 3x3. 3 baris 3 lajur, sini pun 3x3, 3 baris 3 lajur, sini pun 3x3. Jadi bila kita tambah ketiga-tiga tu, jawapannya pun matriks 3x3. Begitu dengan nombor 2, itu matriks 2x2. Kita tolak 2x2 dan tambah 2x2. Jadi yang penting peringkatnya sama, saiz mereka sama. Penyelesaian yang pertama, lihat yang pertama tu ada 3 penambahan. Jadi kita lihat tu 2, kedudukan 2 ini sama dengan kedudukan 4, sama dengan kedudukan 1. Jadi ketiga-tiga nombor itu kita tambah pada kedudukan yang serupa. Kita lihat 2 tambah 4 tambah 1. Begitu juga dengan 4 ni, 4 tambah 1 tambah dengan sifar. 4 tambah 1 tambah sifar. Begitu juga dengan nombor 1 ni, 1 tambah sifar tambah dengan 3. So, begitu juga dengan yang seterusnya lah. Kita akan buat penambah mengikut kedudukan tempat dia. Sifar tambah 4 tambah dengan tolak 1. Tolak 1 tambah tolak 1 tambah 2. Begitu juga dengan sifar tambah tolak 1 tambah sifar. Itulah. Jadi kita kena berhati-hati. Dan jawapannya adalah 3x3. Begitu juga dengan matriks di bawah itu. Kita lihat contoh yang telah diberikan sebelum kita buat latihan. Di sini tolak 1, tolak 3 tambah 2. Di sini 6 tolak 6, lepas tu tambah tolak 3. Kita buat kurungan tambah tolak 3. Di bawah pula 2 tolak 3, nampak? 2 tolak 3, lepas tu tambah tolak 4, tambah tolak 4. Dan yang terakhir tolak 5 tambah tolak 3. Tolak 5, jangan silap, tolak 2. Lepas tu tambah 6. Jawapannya. Ini adalah contoh yang telah diberikan. Cuba kita try membuat latihan secara sendiri. Okey, kita buat latihan. Bagaimana kita nak menambah matriks yang telah diberikan itu. Sekarang ini kita gabung dulu dengan pendaraban skala. Kemarin kita belajar pendaraban skala. Ini nombornya 3. A didarabkan dengan 3. Berarti semua ahli ataupun unsur di dalam A itu didarabkan dengan 3. 2 darab 3, 5 darab 3, 7 darab 3, 8 darab 3, 1 darab 3, 4 darab 3.
Jadi kalau kita nak percepatkan, jadi kalau 3A adalah yang pertama tu mesti didarabkan dengan 3. Didarabkan dengan 3. Jadi bukan A saja. Berarti 2 darab 3 jawapannya 6. Lepas tu 5 darab 3, 15. 7 pun darabkan dengan 3, 21. Begitu juga dengan 3 kan. 8 pun darab 3, 24. 1 darab 3 juga, 3. Dan yang terakhir 4 darab 3, 12. Jadi 3A berarti 6, 15, 21, 24, 3, 12. Di sini adalah 3A. Kemarin kita belajar apa? Darab skala. Sini tambah 2B. Berarti 2B ni mestilah matriks itu semua unsurnya didarabkan dengan 2. Ini B. Negatif 1 didarabkan dengan 2. Jadi negatif 4. Sifar didarabkan dengan 2. Sifar. 4 didarabkan dengan 2. 8. 10 didarabkan dengan 2. Jawapannya adalah 20. 6 didarabkan dengan 2. Jawapannya adalah 12. Dan terakhir 3 didarabkan dengan 2. Jadi 6. Ini masih lagi yang kemarin yang telah kita bincang perbahaskan kemarin. Jadi kita darab saja nombor itu dengan skala. Jadi cikgu percepatkan ini supaya kita biasakan dengan pantas lah. Jadi 4 didarabkan dengan C. Jadi semua unsur dalam C itu didarabkan dengan 4. 1 darab 4, 4. 6 darab 4, 20. 4. 5 darab 4, 20. 0 darab 4 ataupun sifar darab 4, sifar. Negatif 2 darab 4, negatif 8. Dan yang terakhir 9 darab 4, 36. Satu. Cuba kita perhatikan. Ini tolak 4C. Jadi sifat C lah. Jadi matrik itu telah pun berubah daripada nombor yang sedia ada kepada nombor darab dengan skala. Jadi bila sudah didarabkan dengan skala, maka kita terus jalankan operasi penambahan ataupun penolakan pada kedudukan unsur-unsur yang serupa. Jadi kita buka kedudukan dulu. Mula-mula unsur yang pertama, baris yang pertama, lajur pun pertama. Baris pertama, lajur pertama sini 6, tolak 4, 4. Jadi kita operasikan mereka. Baris pertama, unsur pertama. Jadi 6. Di sini tambah, di sini tolak. Tambah, tolak akan menjadi tolak 4. Di sini tolak 4. Jadi kita terus masukkan tolak 4. Jadi itu adalah matriks pada baris pertama, unsur apa lajur pun pertama. Begitu juga sekiranya kita lihat pada baris yang unsur pada baris yang pertama juga, masih lagi baris pertama tapi lajur kedua sini. Baris pertama, lajur kedua, situ 15, sini 0, sini 24. Jadi kita tengok baris pertama, lajur pertama di sini dah. 15 tambah sifar tolak 24. Jadi kita kena berhati-hati, tidak ada apa masalah yang besar, cuma hati-hati saja. Begitu juga yang ketiga, kita lajukan sikit. 21, 8, 20. Baris yang pertama juga, tetapi lajur yang ketiga. Jadi 21 tambah 8 tolak 20.
Seterusnya kita lihat baris yang kedua pula, lajur yang pertama. 24 tambah 20 tolak sifar. Begitu juga yang kedua ni, 3 tambah 12. Lepas tu tolak 8. Tolak. Ingatlah, tolak adalah tambah. Kalau kita tak cekap, kita kena biasakan tanda yang serupa adalah tambah. Tolak tanda serupa kan, jadi tambahlah. Kalau tambah tolak, tak serupa berarti tolak. Tak serupa tolak, kalau serupa tambah. Dan yang terakhir, yang ketiga, baris yang kedua, lajur yang ketiga, 12 tambah 6 tolak 36. Jadi itu adalah operasi yang pertama. Yang kedua lah tadi yang darab, sekarang kita operasi tunjuk jalan kira penambahan itu. Okey, sekarang yang terakhir, kita nak menunjukkan hasil sajalah. Kita perlukan tekan kalkulator saja, ataupun kita kalau dah cekap tak perlu kalkulator. Kalau kita ragu-ragu, elok kalkulator. 6 tolak 4 adalah 2. 2 tolak 4 adalah tolak 2. 15 tambah sifar, 15 tolak 24, jawapannya adalah negatif 9. Kalau tak cekap, gunakan kalkulator. No? Yang ketiga, 28, 21 tambah 8 jadi 29. 29 tolak 20, jawapannya adalah 9. Tutup dulu. Bawah, 24 tambah 20, 44 tolak sifar, 44 lah. Seterusnya, 3 tambah 12, 15 tambah 8, 23. Dan seterusnya, 12 tambah 6 tolak 36. 12 tambah 6 adalah 18. 18 tolak 36 adalah tolak 18. Maka ini adalah jawapan untuk yang pertama. Maka kita tidak perlu risau, dan kita terus buat dengan penuh perasaan, darab dan tambah pada kedudukan yang serupa. Tambah atau tolak lah. Jadi itulah contoh yang pertama yang telah kita buat latihan tu. Cuba kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini kita gabung lagi. Pertama, pendaraban skala. Nombor negatif 3 tu darabkan dengan matriks. Skala darab matriks. Yang kedua pun darabkan dengan skala, iaitu darab matrik dengan nombor 2. Seterusnya kita tambahkan. Dan yang ketiga kita gunakan yang mula-mula dulu kita belajar, iaitu samakan matriks. Konsep kesamaan matrik. Jadi ada 3 kemahiran. Sekarang apa perlu kita buat? Kalau sekiranya kita nak pantas dengan kemahiran kita, senang saja. Kita darab 3 dengan X. Kan, ni 2 ni kena darab semua kan sekarang. 2 darab 2. Dan samakan juga ni sama dengan 6. Kita tengok 3 darab X. Jadi 3X, negatif 3X, tambah 2 darab 2, tambah 4. Sama dengan 6. Jadi jawapannya tidak perlu kita matriks lah. Kita boleh bentuk nak cepat lah. Kita nak cepat, tak perlu matriks. Kita boleh bentukkan macam tu saja. Iaitu yang pertama, unsur yang pertama, baris pertama tu samakan dengan 6. Kerana tujuan kita adalah untuk mencari nilai pemboleh ubah yang dinyatakan itu, iaitu yang pertama adalah X. Jadi kita tidak perlu lagi dah kita untuk membuat matriks. Kita pisahkan saja. Jadi tugasan kita boleh pantas. Jadi negatif 3X sama dengan tambah 4, kita bawakan sebelah kanan, dia akan menjadi tolak. Seperti biasa, bila tak bawa ke sebelah kanan, tanda akan berlawanan sifat dia. Tambah jadi tolak. 6 tolak 4. Jadi tolak 3X
6 tolak 4 adalah 2. Jadi di sini pula kita mau X saja. Untuk hapuskan negatif 3 itu, kita sepatutnya bahagikan dengan negatif 3. Bahagikan. Darab, untuk hapus, kita bahagi negatif 3. Oleh kerana pelaksanaan bahagi negatif 3, di sini pun bahagi, iaitu per negatif 3. Jawapannya adalah negatif 2/3. Ataupun dalam bahasa yang mudah, kalau kita bincang dalam matematik, negatif 3 bawa ke sini akan menjadi per. Negatif 2/3. Konsepnya adalah bahagi dengan negatif 3. Itu yang pertama untuk kita mencari nilai X. Seterusnya kita lihat apa lagi yang perlu kita cari, iaitu nilai Y. Nampak? Y ni adalah kedudukannya baris yang kedua, laju pun yang kedua. Kita darab dulu dengan negatif 3. Negatif 3Y. Seterusnya kita lihat kedudukan yang serupa. 2 kali 3 ada tambah. Tambah 2 kali 3 adalah 6. Seterusnya kita samakan dengan 9. Samakan dengan 9. Jadi negatif 3 tambah 6 sama dengan 9. Jadi tambah 6 kita bawakan sebelah kiri, tambah bawa sebelah kiri akan menjadi tolak. Seperti biasa. 3Y 9, 6 pergi sana kita jadi tolak 6. Jadi sekarang kita selesaikan 9 tolak 6, tekan kalkulator ataupun pantas, pelajar yang pintar terus buat. Kita biasakan mencongak jawapan-jawapan yang mudah macam tu. Jadi negatif 3Y sama dengan 3. Jadi kita lihat sini, negatif 3Y sama dengan 3. Bagaimana kita nak selesaikannya? Macam tadi juga, ni darab, tidak ada tulis apa di antara mereka, adalah darab. Darab bawa sebelah kiri, sebelah kanan akan menjadi bahagi. Y darab akan jadi dibahagi. Dan bagi dengan tolak 3 juga. 3 bagi tolak 3 adalah tolak 1. Y tolak 1. Sini X sama dengan, kita letakkan tanda tolak di tengah. 2/3. Sekarang kita seterusnya mencari nilai lain lagi. Apa yang lain tu, di sini kita lihat, yang kita nampak tu adalah U pula. U kedudukannya adalah baris yang kedua, lajur yang pertama. Jadi sini baris kedua, lajur pertama, negatif 3 dengan 1. Darab. Dan kita tulis ni mana lagi ni. Negatif 3 darab 1. Negatif 3 darab 1 adalah negatif 3. Dan seterusnya kita lihat kedudukan serupa dengan mereka adalah sifar. Sifar darab 2 adalah sifar. Samakan dengan, kita lihat di sini, kedudukan serupa, teruskan samakan dengan U. Jadi kita letakkan U. Negatif 3 tambah sifar adalah negatif 3. Samakan dengan U. Kan mudahkan, ini lebih mudah. Dan seterusnya kita lihat yang disuruh kita cari adalah apa lagi? Kita lihat lagi apa yang kita keliru lagi. Okey, Z. Kita lihat Z. Kedudukan Z. Kedudukan Z. Cikgu dah terlepas tadi Z. Kita lihat Z itu adalah kedudukan di mana? Baris yang ketiga, laju kedua. Sini baris ketiga, laju kedua adalah 4. Didarabkan dengan negatif 3. Negatif 3 darab 4 jadi negatif 12. Situ Z. 2 didarabkan dengan Z adalah 2Z. Tambah 2Z. Sama dengan, tengok kedudukan serupa dia. Kedudukan serupanya ni dia Z, sini sifar. Baris ketiga, laju yang kedua. Sifar samakan dengan sifar. Jadi seperti biasa, kalau tambah atau tolak, pergi sana bersifat lawan. Sini tolak, bawa ke sebelah sini akan menjadi tambah. Ada sifar di situ. Adalah tinggal sini 2Z kekal. Tolak 12 bawa ke sebelah sana akan menjadi tambah 12. 2Z itu adalah darab. Pergi sana akan menjadi bahagi. Jadi Z sama dengan 12 bagi 2. Perlah bagi itu sama dengan 6.
Z sama dengan 6. Okey, kita dah dapat tadi X, kita dah dapat Y, kita dapat U, kita dapat Z. Sekarang ada satu lagi yang belum kita dapat, saya rasa. Lihat lagi apa belum kita cari, kita scan. Sekarang kita scan, kita dapat urutan tanda dia adalah di V. Baris yang ketiga, lajur yang pertama. V. Sini 4, sini nombor 2. Jadi negatif 3 darab 2. Tulis di mana ni? Di tempat kosong cikgu sini lah. Negatif 3 darab 2, negatif 6. Seterusnya, tempat yang katakan ada U tadi ada di sini. 2 darabkan dengan 4. 4 adalah 8. Dan seterusnya sama juga dengan V. Sama dengan V sini ya. Sama terus dengan V, tidak ada masalah. Besar di sini. Jadi negatif 6 tambah 8 adalah 2. Jadi kita ringkaskan V sama dengan 2. V sama dengan 2, Y sama dengan tolak 1, X sama dengan tolak 2/3, Z sama dengan 6, U sama dengan negatif 3. Jadi sekianlah saja kuliah kita pada hari ini, dan cikgu akan upload dalam YouTube dan minta pelajar semua lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.